Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk berhabuk di rak buku atau hanya dibaca tanpa memahami. Al-Quran adalah perutusan yang hidup, perhubungan secara langsung dari Pencipta kepada kita. Apabila seseorang yang penting bercakap, Anda bukan sekadar mendengar, Anda menumpukan perhatian dan cuba memahami. Inilah intipati tadabbur, renungan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur bermaksud melangkaui terjemahan, mendalami teks pada tahap yang mendalam. Ia adalah jemputan daripada Allah untuk menggunakan akal kita. Akar perkataan Arab DBR bermaksud melihat kesan mengkirakan implikasi utama sesuatu ayat. Tadabbur adalah tentang menghubungkan titik-titik, melihat bagaimana satu ayat menerangkan ayat yang lain. Ini bukan hanya untuk ulama, setiap mukmin digalakkan untuk merenung Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Muhammad, "Tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?" Tadabbur seperti mengupas lapisan. Semakin Anda merenung, semakin banyak yang Anda temui. Pola, hubungan dan struktur muncul, mendedahkan reka bentuk Al-Quran yang teliti. Setiap kali kembali kepada ayat, dengan hati atau pengalaman baharu, membawa pemahaman segar. Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Ia berbicara kepada setiap individu, setiap generasi. Tadabbur mengubah Al-Quran daripada maklumat kepada perubahan. Ia menggerakkan kata-kata dari lidah Anda ke hati Anda, mengubah pandangan dunia Anda dan hubungan Anda dengan Pencipta Anda. Tanpa tadabbur, kita berisiko terlepas maksud wahyu. Bacaan yang sempurna tidak banyak bermakna jika mesej tidak sampai ke hati kita. Jemputan Allah jelas, renungkan firman-Nya dan biarkan ia membimbing hidup Anda. Tadabbur adalah kunci untuk membuka khazanah kebijaksanaan ilahi. Mari kita terima jemputan ini dan jadikan Al-Quran panduan hidup kita. Konsep Saban min Al-Matani, 7 ayat yang diulang-ulang, merujuk kepada surah Al-Fatihah. Kita mengulang Al-Fatihah dalam setiap unit solat. Ia adalah asas hubungan kita dengan Allah. Al-Fatihah dipanggil Al-Kitab, Ibu Kitab, mengandungi intipati mesej Al-Quran. Ia bermula dengan pujian, menegaskan rahmat dan kekuasaan Allah, serta memusatkan ibadah dan pergantungan kita kepadanya. Inti Al-Fatihah adalah permohonan petunjuk, ringkasan perjalanan manusia. Matani juga bermaksud berpasangan atau terpuji, mencerminkan dialog antara hamba dan Tuhan. Sebuah hadis qudsi memberitahu kita bahawa Allah menjawab setiap ayat yang kita baca dalam Al-Fatihah. Ini adalah perbualan masa nyata, hubungan yang paling utama. Al-Fatihah adalah pujian dan doa, peta jalan ringkas untuk kehidupan. Pengulangannya adalah rahmat, mengukir kebenarannya di hati kita. Penamaan Allah sebagai 7 ayat yang diulang-ulang menyerlahkan kepentingannya. Jika Anda ingin memahami inti Al-Quran, teruslah kembali kepada 7 ayat ini. Al-Fatihah adalah kunci kepada Al-Quran dan hubungan kita dengan Allah. Pengulangannya yang berterusan adalah kurniaan ilahi, membentuk iman dan fokus kita. Al-Quran mengandungi pelbagai lapisan makna, termasuk struktur matematik yang berpusat pada angka 19. Dalam surah Al-Mudaththir, Allah berfirman, di atasnya ada 19, merujuk kepada penjaga neraka. Angka ini adalah ujian, tanda bagi orang yang beriman, dan cabaran bagi orang yang ragu. Basmalah, ayat pertama yang diturunkan, mempunyai 19 huruf Arab. 18 surah dalam Al-Quran adalah gandaan 19. Perkataan tertentu, seperti nama-nama Allah, muncul dalam gandaan 19. Konsistensi matematik ini adalah cap jari ilahi, di luar kemampuan manusia. Tujuannya bukanlah untuk menjadikan Al-Quran teka-teki matematik, tetapi untuk meningkatkan iman dan kekaguman. Untuk zaman moden dan saintifik, ia adalah tanda yang logik dan boleh disahkan. Ia mencabar orang yang ragu dan meyakinkan orang yang beriman. Setiap huruf dan ayat diletakkan dengan ketepatan ilahi. Angka 19 adalah satu lagi lapisan mukjizat Al-Quran. Ia adalah tanda perlindungan dan pemeliharaan sempurnanya. Mari kita terokai corak menarik yang berkaitan dengan 7 ayat Al-Fatihah. Ambil nombor 19,4773. Darabkan dengan 7 dan Anda akan dapat 119,111. Sederetan 6 nombor 1. Darabkan dengan 11, 21, 28 dan seterusnya. Dan Anda akan dapat 222222, 333, 333, 444, 444 sehingga 999,99 musyo. Hasil yang teratur ini daripada nombor mudah dan nombor 7 sangat menakjubkan. Apa maksudnya? Ini bukan tentang numerologi atau rahsia tersembunyi. Sebaliknya, ia adalah tanda kecil status istimewa nombor 7 dalam Al-Quran.
Corak seperti ini mengingatkan kita tentang ketertiban dan reka bentuk dalam ciptaan Allah. Sama seperti kita mengagumi matahari terbenam, kita boleh mengagumi keindahan matematik. Alam semesta dibina atas logik dan ketertiban, bukan huru-hara. Rasa ingin tahu ini, yang berkait dengan Al-Fatihah, mencetuskan penghargaan yang lebih mendalam terhadap sifat mukjizat Al-Quran. Ia adalah dorongan halus untuk merenungkan lapisan makna dalam Al-Quran. Sekarang, mari kita lihat 19,876, nombor yang hampir dengan 19,873, tetapi dengan hubungan unik kepada 19. Darabkan 19,876 dengan 19, dan anda akan dapat tirareo 1,6 swapa. Pada mulanya ia kelihatan rawak, tetapi lihatlah lebih dekat. Al-Quran mempunyai 118 surah dan, menurut satu kiraan, 6,2,6 ayat. Nombor-nombor yang berkaitan dengan 19. 19 darab 6 ialah 119. 19 darab 3,328 ialah 6,232. Nombor 19 adalah penyebut sepunya dalam struktur Al-Quran. 19,876 dan 19,773 bertindak sebagai kunci kepada corak yang berkaitan dengan 7 dan 19. Nombor-nombor ini, yang begitu dekat, berinteraksi dengan struktur teras Al-Quran dan tanda ilahi. Pasangan ini menunjukkan keharmonian antara mesej Al-Quran, 7, dan pengesahannya, 19. Tidak semua corak jelas, ada yang memerlukan renungan yang lebih mendalam. Nombor-nombor ini adalah peringatan tentang kedalaman Al-Quran yang tidak pernah habis. Mereka menunjukkan permaidani makna dan reka bentuk yang kompleks. Struktur Al-Quran adalah mukjizat itu sendiri. Untuk memahami 7 ayat yang diulang-ulang, lihatlah surah Al-Hijr, ayat 87. Allah berfirman, "Kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Allah memisahkan Al-Fatihah daripada bahagian lain Al-Quran, menonjolkan kedudukannya yang unik. Al-Fatihah adalah harta yang istimewa, kunci yang membuka selebihnya. Ayat ini diturunkan semasa kesusahan, mengingatkan Nabi tentang hadiah besar yang telah diterimanya. Mesejnya, harta rohani mengatasi semua harta duniawi. Apabila tertekan, ingatlah, kita mempunyai 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah adalah hubungan langsung kita dengan Tuhan sekalian alam. Perkataan Matani yang diulang-ulang adalah kedua-duanya, penerangan dan perintah. Al-Fatihah adalah mikrokosmos, Al-Quran adalah makrokosmos. Semua tema Al-Quran berkembang daripada Al-Fatihah, keesaan, rahmat, keadilan, petunjuk. Ayat ini adalah lensa untuk menghargai struktur dan tujuan Al-Quran. Corak nombor adalah petanda, tetapi tujuan sebenar Al-Quran adalah petunjuk. Nombor-nombor itu adalah sebahagian daripada mukjizat, bukan mesej itu sendiri. Susunan nombor mencerminkan kesempurnaan Tuhan yang menurunkan kitab ini. 7 bukan hanya tentang Al-Fatihah, ia muncul dalam penciptaan, 7 langit, 7 hari, 7 tawaf. 7 melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan. Mengaitkan Al-Fatihah dengan 7 menandakan ia adalah ringkasan lengkap petunjuk. 19 disebut sebagai ujian, memisahkan orang beriman daripada orang yang ragu. Bagi hati yang terbuka, strukturnya meningkatkan keimanan. Bagi yang lain, ia ditolak atau membingungkan. Tujuan nombor adalah untuk mencabar akal dan hati, bukan untuk disembah. Corak-corak ini membuktikan keaslian Al-Quranan dan pemeliharaannya yang sempurna. Setiap perkataan dan ayat adalah disengajakan. Strukturnya adalah mukjizat reka bentuk. Susunan fizikal Al-Quran mencerminkan mesejnya. Padu, konsisten, lengkap. Ia adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menemukan corak-corak ini mendalamkan kasih kita terhadap Al-Quran. Agama ini lengkap. Penemuan ini menambah kekaguman, bukan kepercayaan baharu. Menyedari kedalaman tersembunyi Al-Quran, melipat gandakan penghargaan kita. Corak adalah penawar kepada keraguan dalam dunia yang skeptikal. Struktur Al-Quran boleh disahkan, memberikan kepastian untuk minda moden. Proses ini menjadikan hubungan kita dengan Al-Quran pribadi dan dinamik. Tadabbur mengubah pembacaan menjadi pencarian harta karun yang aktif. Penglibatan aktif membina hubungan yang benar dan mendorong kita untuk kembali. Peningkatan penghargaan membawa kepada keimanan yang lebih kuat dan kepercayaan kepada kebijaksanaan Allah. Corak Al-Quran mencerminkan kebijaksanaan ilahi, mengukuhkan keyakinan. Sebagai penutup, ingatlah, tujuan Al-Quran adalah petunjuk, bukan sekadar keajaiban matematik. Corak-corak itu adalah tanda asal-usul ilahi, tetapi khazanah sebenarnya adalah mesejnya. Al-Quran adalah hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Fungsinya adalah untuk memimpin kita dari kegelapan kepada cahaya, untuk menghubungkan kita dengan Allah. Corak-corak itu seharusnya menginspirasi kita untuk mengambil mesej itu dengan serius dan mengamalkannya. Ujian sebenar adalah sejauh mana Al-Quran mengubah pribadi dan kehidupan kita. Biarkan tanda-tanda itu memperdalam rasa hormat Anda, tetapi melangkawinya kepada intipati. Kejayaan utama Al-Quran adalah apabila ayat-ayatnya menjadi panduan hidup kita. Kertas konsep ini memberikan penerokaan mendalam tentang corak angka dan kepentingan teologi yang terdapat dalam Al-Quran, terutamanya memfokuskan pada Dutujo Tahni'an Methani dan hubungannya dengan surah Al-Hijr, ayat 87. Berikut adalah beberapa perkara utama dan refleksi mengenai kandungan. Amalan merenung dan merenung Al-Quran adalah penting untuk memahami kedalaman dan kebijaksanaannya. Kertas ini menggalakkan pembaca untuk terlibat dalam renungan sedemikian. Dikenali sebagai Ummul Kitab atau Ibu Kitab, Surah Al-Fatihah adalah asas kepada Al-Quran dan dibaca dalam setiap unit solat rak'ah. Sifatnya yang berulang-ulang menekankan kepentingannya. Nombor 9873 apabila didarab dengan 72 kali menghasilkan 77777. Corak ini menarik dan boleh dilihat sebagai representasi angka kepentingan 7 matani, melambangkan kelengkapan dan keharmonian ilahi. Jumlah nombor halaman di mana surah Al-Hijr muncul, 262 hingga 267, adalah 1587. Jumlah ini menghubungkan halaman surah Al-Hijr dengan konteks angka yang lebih luas, berpotensi menonjolkan reka bentuk yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Nombor 15875 mewakili frasa wal Quran dan Al-Quran boleh difaktorkan sebagai 126 atau 227. Nombor 27 yang muncul dalam pemfaktoran mungkin melambangkan pengulangan atau kelengkapan dalam konteks Al-Quran. Ayat ini berfungsi sebagai penghiburan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, di tengah-tengah penganiayaan di Mekah. 7 ayat yang sering diulang secara meluas ditafsirkan sebagai surah Al-Fatihah, yang dibaca berulang kali dalam solat dan merangkumi intipati ajaran Al-Quran tentang iman, ibadah, dan petunjuk. Penyebutan Al-Quran yang agung menekankan keunggulannya berbanding harta duniawi, mengingatkan Nabi dan orang-orang beriman agar tidak iri hati terhadap kekayaan orang kafir yang sementara, kerana Al-Quran adalah anugerah ilahi yang bernilai abadi. Corak angka dilihat oleh sesetengah orang beriman sebagai bukti reka bentuk ilahi dan niat dalam Al-Quran, menggalakkan kajian yang lebih mendalam. Nombor 7 adalah penting dalam tradisi Islam dan sering dikaitkan dengan kelengkapan dan kesempurnaan. Nombor 27 yang muncul dalam pemfaktoran 9876 mungkin melambangkan pengulangan atau kepelbagaian, selaras dengan konsep matani, sering diulang. Corak ini boleh menjadi galakan untuk tadabur, mengajak orang-orang beriman untuk menyelami Al-Quran dengan lebih mendalam dan mencari makna dan hubungan tersembunyi, memupuk penglibatan rohani yang lebih mendalam. Menemui corak sedemikian boleh menguatkan iman dan kepercayaan kepada Al-Quran sebagai teks ilahi, memberikan rasa kagum dan kehairanan. Istilah hubungan muktamad, Al-Munasabah Al-Wahdiyah, melambangkan hubungan yang mendalam dan bermakna antara surah Al-Fatihah dan seluruh Al-Quran, seperti yang dirujuk dalam surah Al-Hijr ayat 87. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan 7 matani dengan seluruh Al-Quran, menggambarkan Al-Fatihah sebagai mikrokosmos mesej ilahi. Corak angka yang dibincangkan menonjolkan reka bentuk Al-Quran yang rumit dan ilahi, mengajak orang-orang beriman untuk terlibat dalam renungan dan refleksi yang lebih mendalam. Walaupun corak ini menarik dan boleh menguatkan iman, adalah penting untuk diingat bahawa kepentingan utama Al-Quran terletak pada ajaran rohani dan moralnya. Al-Quran adalah panduan hidup yang mengubah kehidupan, dan kebenarannya paling baik difahami melalui renungan, aplikasi, dan hati yang tulus. Kertas ini menawarkan perspektif yang menarik tentang struktur Al-Quran dan mengajak pembaca untuk meneroka kedalamannya melalui corak angka dan kepentingan teologi. Kertas, konsep, hubungan terunggul, Al-Munasabah Diyah dalam Al-Quran. Pengenalan Al-Quran, kitab suci Islam, adalah wahyu ilahi daripada Allah yang memberikan panduan dan hikmah untuk umat manusia. Salah satu amalan penting dalam memahami Al-Quran adalah tadabbur, yang bermaksud merenung dan merenungkan ayat-ayatnya.
Kertas konsep ini meneroka kepentingan tujuh matani dan pola numerik yang menonjolkan kepentingannya, termasuk analisis terperinci surah Al-Hajar ayat 87 dan hubungan numerik tambahan seperti nombor 0,1886. Jujur matani, Al-Mathani, istilah matani merujuk kepada jujur ayat surah Al-Fatihah, bab pertama Al-Quran. Ayat-ayat ini juga dikenali sebagai Al-Fatihah atau pembukaan. Surah Al-Fatihah sering dirujuk sebagai Ummul Kitab, Al-Kitab, yang bermaksud ibu kitab. Menandakan kepentingan asasnya dalam Al-Quran. Ia dibaca dalam setiap unit solat rakah, menekankan peranan berulang dan utamanya dalam ibadah. Pola numerik dan kepentingannya. Pola pendaraban, An-Namatul Hasabi, Seolil-Mimas lalam Majujud dia. Nombor ini mewakili surah 19 Al-Hijr, ayat 87, dan perkataan 3, perkataan sabaan bermaksud 7. Nombor ini dikaitkan dengan jujur ayat surah Al-Fatihah, Al-Mathani. Siru bila mas dapat jujur zigyo, times 7, lasio sio, sasan sasasio, jujur. Penjelasan, nombor saratul mil dalam 73, apabila didarab dengan 7 dua kali, menghasilkan jujur. Pola ini menarik dan boleh dilihat sebagai representasi numerik kepentingan tujuh matani, melambangkan kesempurnaan dan keharmonian ilahi. Jumlah nombor halaman, Majmu' Arqam As-Safhat, dalam Mushaf Madani Standard, edisi cetak Al-Quran yang biasa dengan 6 merangkum 4 halaman. Surah Al-Hijr merangkumi halaman 262 hingga 267. Jumlah nombor halaman ini dikira seperti berikut: 262 plus 263 plus 264 plus 265 plus 267 plus 1587. Penjelasan, jumlah nur halaman ini bersamaan dengan 1587 yang membentuk asas nombor 1583. Jumlah ini menghubungkan halaman-halaman surah Al-Hijr kepada konteks numerik yang lebih luas, berpotensi menonjolkan reka bentuk yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Hubungan numerik tambahan, 0,87776, 0,876. Nombor ini dikaitkan dengan perkataan wal-Qur'ana, wal-ana, bermaksud, dan Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 87. Ia boleh dinyatakan melalui pelbagai hubungan matematik. 0,576, kuah 126, times 126, kuah 277, times 277, times 277, times 1, times 277, times 277, sin jijioja terguandismian. Penjelasan, nombor 0,576 yang mewakili frasa dan Al-Quran boleh difaktorkan sebagai 102 natua atau 227 kuah dan juga sebagai 1 times 02 seniman times 27. Nombor jujur 29 adalah 227 times 227 dan apabila didarab dengan 20 lagi, ia menghasilkan 1968 tetapi persamaan yang diberikan seolah-olah merujuk kepada pola di mana jodoh-jodoh 27 uas 1968 tidak digunakan secara langsung dan sebaliknya, 772 seniman muncul sebagai salah kira atau nombor simbolik, mungkin salah taip kerana kedua jumlah ini ni Q sio tu sio dua mesin ni. Dengan betul, sio bila bos pe mujuro simum, yugulas dua di lojo sio malah mengukuhkan kepentingan nombor 27 yang mungkin melambangkan pengulangan atau kesempurnaan dalam konteks Al-Quran. Analisis terperinci surah Al-Hijr, ayat 87. Surah Al-Batujo, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Transliterasi, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-aima. Terjemahan kata demi kata. Walaqad, dan sesungguhnya atainaka, kami telah berikan kepadamu sab'an, 7 min, daripada daril mathani yang diulang-ulang ya tai. Wal Qur'ana dan Al-Quran Al-Azimah yang agung. Terjemahan keseluruhan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Tafsir. Ayat ini berfungsi sebagai penghiburan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, di tengah-tengah penganiayaan di Mekah. 7 ayat yang diulang-ulang, secara meluas ditafsirkan sebagai surah Al-Fatihah, yang dibaca berulang kali dalam solat, dan merangkum intipati ajaran Al-Quran, tentang iman, ibadah, dan panduan. Penyebutan Al-Quran yang agung, menggaris bawahi keunggulannya, berbanding harta duniawi. Mengingatkan Nabi dan orang-orang beriman agar tidak iri hati terhadap kekayaan sementara orang kafir, kerana Al-Quran adalah kurniaan ilahi yang bernilai kekal. Ayat ini mengukuhkan sifat mukjizat Al-Quran dan peranannya sebagai panduan lengkap, dengan surah Al-Fatihah mewakili prinsip-prinsip asas Islam. Kepentingan teologi, al-ahmiyul thaqafiyah, reka bentuk ilahi.
At-Tasmimul Ilahi. Sesetengah orang beriman melihat pola numerik seperti yang melibatkan Sirab 12 sama menjujujujatia dan Wilatul Masmel 86 sebagai bukti reka bentuk dan niat ilahi dalam Al-Quran. Al-Quran dipercayai sebagai teks yang sempurna dan ilahi, dan pola-pola ini boleh ditafsirkan sebagai tanda asal-usul ilahinya, menggalakkan kajian yang lebih mendalam. Representasi simbolik, Al-Ramziyah, nombor 7 adalah penting dalam tradisi Islam dan sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan kelengkapan. Contohnya, 7 langit, 7 pusingan mengelilingi Kaabah. Nombor 27, yang muncul dalam pemfaktoran seri 1576, mungkin melambangkan pengulangan atau kekepelbagaian, selaras dengan konsep matani, sering diulang. 7 matani mewakili kelengkapan panduan yang diberikan oleh surah Al-Fatihah, yang merangkum tema-tema utama seperti tauhid, doa, dan jalan yang lurus. Galakan untuk tadabbur, al-hathu ala tadabbur. Pola-pola ini boleh berfungsi sebagai galakan untuk tadabbur, mengajak orang-orang beriman untuk menyelami Al-Quran dengan lebih mendalam dan mencari makna serta hubungan tersembunyi, memupuk penglibatan rohani yang lebih mendalam. Mengukuhkan iman, tauhidul iman. Bagi sesetengah orang, menemui pola-pola sedemikian boleh mengukuhkan iman dan kepercayaan mereka terhadap Al-Quran sebagai teks ilahi. Ia boleh memberikan rasa kagum dan keajaiban, mengukuhkan kepercayaan terhadap sifat mukjizat Al-Quran, sambil mengingatkan bahawa nilai sejati terletak pada penerapannya dalam kehidupan. Hubungan terunggul, Al-Munasabaul Wahdiyah. Istilah hubungan terunggul, Al-Munasabaul Wahdiyah, boleh difahami sebagai hubungan atau kaitan terunggul antara elemen-elemen Al-Quran yang berbeza. Dalam konteks ini, pola numerik yang melibatkan sirub lemas lebama juji otidiyah dikaitkan dengan sab'ah dan sirub lemas lapio jujunum dikaitkan dengan wal Quran, melambangkan hubungan yang mendalam dan bermakna antara surah Al-Fatihah, Al-Mathani dan seluruh Al-Quran, seperti yang dirujuk dalam surah Al-Hijr, ayat 87. Ayat ini secara eksplisit menghubungkan 7 matani dengan seluruh Al-Quran, menggambarkan Al-Fatihah sebagai mikrokosmos mesej ilahi. Pola tambahan Sirumila Saplama 26 panta mungkin lebih menekankan sifat komprehensif Al-Quran, menghubungkan mesej terasnya dengan struktur dan tema yang lebih luas, seperti pujian kepada Allah, mencari petunjuk, dan amaran tentang hari kiamat. Kesimpulan, pola numerik yang dibincangkan dalam kertas konsep ini termasuk Sirululama Selabanu 73, Sirululama Selabanu 766, dan hubungan matematik mereka boleh dilihat sebagai hubungan terunggul, munasabatul wahdiyah, antara bahagian-bahagian Al-Quran yang berbeza. Hubungan ini menonjolkan reka bentuk Al-Quran yang rumit dan ilahi, mengajak orang-orang beriman untuk terlibat dalam perenungan dan refleksi yang lebih mendalam. 7 matani adalah asas kepada Al-Quran dan pola-pola ini berfungsi sebagai peringatan tentang kepentingan mereka dan kelengkapan panduan Al-Quran. Walaupun pola-pola ini menarik dan boleh mengukuhkan iman, adalah penting untuk diingat bahawa kepentingan utama Al-Quran terletak pada ajaran rohani dan moralnya. Al-Quran adalah panduan hidup yang mengubah kehidupan, dan kebenarannya paling baik difahami melalui refleksi, aplikasi, dan hati yang tulus.